Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung muka surat 194 nombor 8. Sebelum ni kita dah buat sehingga nombor 7. So hari ini kita sambung nombor 8 sehingga nombor 14 kecuali nombor 12 sebab cikgu tak fikir lagi. Okay, untuk soalan nombor 8. Okay, lakar graf fungsi y sama dengan 3 sin 2x tambah 1. Okay, dia suruh kita lakar. Bila nak lakar, macam saya kata sebelum ni, okay, bila ada tambah 1 dekat belakang ni, ini nanti dulu. Sebab ini adalah soalan, ini adalah, apa nama dia? Anjak je naik turun. Okay, so kita buat dulu graf. Nak buat graf, kita akan tengok A dengan B. So kita tengok A3, B2. Maksud ni A, ni adalah amplitude. Okay. So maksud untuk 2 ni pula, maksudnya 360 bahagi 2 dapat 180. Bermaksud dalam satu graf, kalau dulu kita buat sini 90, sini 180, sini 270, lagi satu 360. Kalau graf sin naik turun kan, so bila naik turun, kita akan buat naik turun dalam 360. Tetapi bila ada 2x ni, maksudnya hanya sehingga 180. Maknanya sampai 180 ni kena ada naik, kena ada turun. So macam mana kita buat? Kita akan buat graf. Lepas itu sini y, sini x. Buat dulu. 90, 180, 270, 360. Tapi sehingga 180 naik dan turun. Naik sehingga berapa? Amplitude 3. Maknanya dekat sini 3, dekat bawah negatif 3. Kita andaikan sini ada 1, sini ada 2. Sama juga untuk bawah, negatif 1, negatif 2. So, naik turun mesti sebelum 180 darjah. So, kita naik sehingga 3 sampai sini. Naik separuh, turun separuh sehingga negatif 3. Boleh? Okay. Kalau awak guna awak punya buku kotak mesti lagi jelas. Okay, so sampai 360 buatlah benda yang sama. Patutnya dia kena pada kosong. Tetapi dekat sini hanya untuk y sama dengan 3 sin 2x. Jawapan sebenar bukan yang ini. Okay, jawapan yang sebenar kita nak ada yang belakang ni tambah 1. Maksudnya kita kena anjak ke atas 1 langkah. So, kita kena anjak atas ni 4. Okay, kalau tadi 3 mesti sampai 4. So, kalau tadi sini kosong, naik anjak. So, jadi 1. Kalau tengah-tengah ni 45, dekat sini 3, anjak 1, dia 4. Kosong, anjak atas 1. Kat sini, negatif 3, anjak naik atas, negatif 2. Kosong, anjak atas 1. Kat sini tengah-tengah, patutnya 3, anjak atas 4. Kat sini patutnya, ni yang saya kata maksud patutnya dia bercantum pada 270. Pada kosong, anjak atas 1. Sini pula negatif 3, anjak atas negatif 2. Sini kosong, anjak atas 1. So kita sambungkan. Tetap naik dan turun. Tapi anjak atas 1 langkah di atas. Faham? Kalau ni naik lah. Boleh semua? Boleh. Yeah. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, nombor 9 dia kata, dia di sebelah menunjukkan graf suatu fungsi. Nyatakan fungsi. Bila nyatakan fungsi, kita tengok dia naik turun. Maka dia adalah graf apa?
Cos ke, sinus ke, tangent? Sin. Sin. Okay, so kita tahu dia adalah jenis graf sin. Tapi bila jawapan ataupun soalan nak fungsi, kita bukan jawab sin tau. Kita jawab dalam bentuk persamaan, iaitu y sama dengan sin. Okay, sin x. Jelas? Okay, kemudian untuk soalan B, tentukan nilai M. Okay, kalau kita tengok nilai M dekat gambar, okay, yang ini. Di mana nilai M depan adalah koordinat untuk X, nilai ni di belakang adalah koordinat untuk Y. Jadi, guna rumus atas ni, kita tahu nilai Y adalah 0.5 sama dengan sin X. Sin X ni ataupun awak boleh ganti dengan M tu lah. Okey, so tak apa nanti dulu. Okey, so kita nak cari nilai X. So nak cari nilai X sama dengan X sin pindah sebelah jadi shift sin. Sin negatif 1, 0.5. So awak guna kalkulator, awak akan dapat nilai adalah 30. Maka dekat sini M kita sama dengan 30 darjah. Semua faham? Faham. Okay, good. Okay, now kita pergi kepada soalan 10. Okay, untuk soalan 10, okay. Untuk soalan 10, raja di sebelah menunjukkan graf yang diperoleh pada skrin sebuah osiloskop apabila suatu bekalan arus ulang-alik disambungkan kepadanya. Okay, soalan A, apakah fungsi bentuk mangkuk? So, dia adalah graf. Apakah jenis fungsi? Bila jenis fungsi, perlu kita tulis perkataan Y sama dengan bla 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 tu. Cosinus. Yes, kita hanya tulis jenis sahaja di mana jawapan adalah cosinus. Okay. Okay, now soalan B, dia tanya amplitude. Amplitude kita tengok paling tinggi, betul tak? Kat situ. So, berapa amplitude kita yang paling tinggi tu? 3. Okay. So, now kita pergi kepada soalan C. Saya ubah sikit warna. Okay, di mana tempoh? Untuk tempoh, kita tengok satu putaran penuh ataupun satu yang penuh macam ni. Ni satu mangkuk penuh. Sampai berapa? Sampai 1.6. Jadi, tempoh kita adalah 1.6. Kalaulah mangkuk awak ni, contohlah mangkuk awak ni tak bentuk macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Sampai 1.08 dah ada satu mangkuk. Maknanya 1.6 ke 0.8 jawapan dia? (0.8). Yes, 0.8. Okay. So senang tak soalan 10 ni? Senang. Senang. Now, kita pergi kepada soalan 13 dulu. Soalan 11 tu susah sikit, pergi 13 dulu. Ya. Okay, soalan 13. Okay, bila soalan 13, A, berdasarkan di atas, nyatakan jenis fungsi trigonometri yang boleh diwakilinya. Okay, nak tahu jenis fungsi, kita nak kena tengok graf. Betul tak? So, bila nak buat graf, kita buatlah graf. Graf. Okay. Tak reti dia guna pen. Okay, Y. Lepas tu dekat sini.
Astaghfirullahaladzim. Sekejap Dia hang. Okay. Lepas tu sini, janganlah letak 90. Sebab kita punya masa kan 02468. So, kosong kat tepi. 2, 4, 6, 8. Boleh? So, tinggi. Okay. Dekat kosong, bila kosong dia 20. Okay. So, ada 10, 20, 30. Paling tinggi 30. So, kita buatlah 10, 20, 30. Kita tak boleh buat 20, 31, lepas tu 9. Tak boleh. Kita kena seragam. So, kalau atas ni, satu bahagian ni 10, so 20, 30. Faham? Okay. So, bila kosong, dia 20. Okay, sini kosong, 20. Tanda sikit. Okay. Lepas tu, bila 2, dia 31. Maknanya atas sikit. Okay, kan dekat. Bila 4, dia 20. Turun pula. Bila 6, dia 9. Turun lagi. Bila 8, dia 20. Naik balik. Okay, awak dapat tak bentuk dia? So, bentuk dia macam ni. Semua okey? Kat ni. Jadi, kalau graf naik dan turun, untuk soalan A, dia tanya kita jenis. So, jawapan kita kalau naik turun graf apa? Sign. Okay, ataupun kita akan tulis jawapan adalah sinus. Bahasa Melayu dia lah. Okay. Now, kita pergi kepada soalan B. Okay, untuk soalan B. Seterusnya, jika Y ialah ketinggian min sen. So, dia kata Y ialah ketinggian min sen. Okay. Bla bla bla. Okay, nyatakan fungsi Trijono yang mewakili maklumat di atas. Maksudnya, kita dah tahu jenis adalah sinus. Bila nak tulis fungsi, kita kena tulis dalam persamaan. Y sama dengan sin X lah. Betul tak? Tetapi sekarang soalan dia bukan dia start dari kosong. Dia start dari 20. Maknanya atas ni amplitude dia bukan 1 dah. Amplitude dia paling tinggi ni dah bukan 1. Kalau 1 dia akan start sini 1 tau. So dekat sini akan ada A, amplitude. Akan ada nilai untuk B tambah dengan C. Kenapa tambah? Sebab kita nampak graf ni dianjakkan ke atas. Kalau tak, graf ini sepatutnya macam ni kan? Pada paksi X. Tapi dia dah bukan pada paksi X. Dia dekat atas. So dianjak ke atas. So macam mana nak cari nilai A? So nak cari nilai A, maksudnya amplitude. Amplitude adalah dari yang rata ni. So paling tinggi dengan yang rata ni. Dia ada atas, dia ada bawah. So kat sini kita punya amplitude. Faham tak? Faham. Okay, jadi sini tinggi tadi kan 31 kan? So antara 31 dengan 20. So jadi kat sini nak cari amplitude. Ya. Ini saya padam. So nak cari amplitude. Amplitude sama dengan 31 tolak 20. Sebab kita hanya nak cari antara dia sahaja. So dapat jawapan 11. Boleh? Okay, untuk B pula, kan biasa kita guna 360 bahagi dengan B kan? Okay, sama juga dekat sini. Okay, bila nak kira B, macam mana kita nak cari nilai B dekat situ? Okay, cara dia adalah
360 bahagi dengan B mesti dapat hujung sekali nombor 8. Lapan. Mesti dapat 8. So nak cari B pindah sebelah. 360 bahagi 8 pindah bawah. So dapat jawapan iaitu 45. 45. So nilai B kita 45. Okay, now kita tengok nilai C pula. Okay, macam mana nak tengok nilai C? Tengoklah daripada kosong dia anjak sampai berapa? Sampai berapa tu? 20. 10. Ya, nilai C kita adalah 20. Okey. So, bila nak tulis jawapan ni balik, awak tulis balik. Y sama dengan A 11 sin. B tadi 45. X tambah dengan nilai C adalah 20. Jelas? Boleh semua? Boleh. Okey. Itu nombor 13. Okey, nombor 14. Okey, nombor 14. Senang je. Pernah nampak kan benda ni kita pernah jawab soalan ni nombor 7. Sama je. Okey, di mana nombor 14 ni dengan nombor 7 sama. Di mana dekat sini kita lukis balik. Sorry. Okay, kita lukis balik. Okay, macam ni. Ikut soalan tu. Katanya ada sudut. Dekat sini nilai untuk S. Tak tahu berapa. Okay, dekat bawah ni 5. Panjang dia 5. Okay, soalan dia tanya tulis satu fungsi yang mengungkapkan S. Maksudnya S sama dengan berapa? Okay, dalam sebutan X. Okay, bila ada tanda 90 darjah, bear in your mind, dia adalah sudut 90 darjah. Automatik dia akan guna teorem Pythagoras ataupun sin kostan yang saya hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okay, sebelum nak tahu guna sin ke kos ke tan, kita kena tulis dulu mana sebelah, mana tentang, mana hipotenus. Okay, sudut sini tegak. Automatik yang sengit adalah hipotenus. Okay, yang dekat dengan sudut, kita ada sudut dia dah buatkan, sudut X dekat sini. Okay, ni sudut X. So, yang dekat dengan sudut ini kita panggil dia adalah sebelah. Okay. Yang jauh dengan sudut, benda ni kita panggil dia tentang. Okay. So, apa maksud sin kostan yang saya tak hafal tu? Macam ni. Saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. So, nilai yang kita ada, hipotenus ni langsung tak boleh guna. Sebab kita tak ada pun apa-apa maklumat dekat hipotenus. So, kita tak boleh guna hipotenus. So, tak boleh guna sin, tak boleh guna cos. Sebab ada hipotenus. So, yang tinggal hanyalah tan. Kita tulislah. Tan apa? Sudut. Tan X sama dengan tentang. Tentang kat sini dia wakilkan sebagai huruf S dengan sebelah. Sebelah nombor 5. Okey. So, dia suruh kita ungkapkan S. So, S sama dengan berapa? Bahagi 5 pindah sebelah jadi darab. 5 tan X. So, ini je jawapan dia. Jelas? Jelas, cikgu.
Boleh? Okay, sama dengan nombor 7 sebenarnya. Okay, now kita patah balik nombor 11. Okay. Nombor 11, ni susah sikit. Tak ada susah sikit. Dia macam keliru. Mana nombor 11 lagi buat Saya sebenarnya kalau buat sebelum ajar awak, memang saya akan buat dulu. Tak adalah terus sangat nak terus tengok soalan buat. Tak ada. So saya tengok dulu. Saya akan buat dulu. Okay, dekat sini. Ambil. Okay, so dekat sini dia kata bla bla bla. Jika satu daripada bucu itu berada pada 10. Dia dah tanda dah kat sini. Bucu yang ni tanda koordinat dia adalah 10. Saya besarkan. Okay, bucu yang itu adalah 10 yang ni. Okay, bila kita kata dekat bucu ni adalah 10, bermaksud 1 ni nilai untuk X, 0 ni nilai untuk Y. Jadi kalau kita cari nilai A, B dengan C. Okay, nak cari nilai A ni, X kat sini 1. Okay, dekat sini mungkin kita boleh agak kot tengah-tengah. Okay, di mana dekat situ kita katakan dia adalah 0.5. Macam mana kita nak tahu? Sebab dia tengah-tengah. Mana pen tu? Okay, so sebab dia tengah-tengah. Sekejap. Apa saya punya tak nak pen Sekejap. Apa? Macam mana? Okay. So dekat sini dia tengah-tengah. Ya Allah. Akbar. Merajuk tak. Okay. So sini. Okay, sini adalah 0.5. Tapi singit macam ni. Singit pergi kosong ni. Ni adalah 1. Kenapa dia? Okay, so ini adalah 1. Kalau saya besarkan. Okay, saya besarkan. Buat macam ni. Sini 1 yang singit tu. Bawah ni 0.5. Kita nak tahu yang tinggi. Kenapa nak tahu yang tinggi ni? Sebab kita nak tahu nilai Y dekat sini berapa. Faham? Okay, tinggi. So macam mana kita nak tahu tinggi ni? Kita guna teorem Pythagoras. Di mana hipotenus kuasa 2 tolak yang bawah 0.5 kuasa 2 punca. Okay. Itu nilai untuk T tu. Nilai untuk Y tu. Okay. So 1 kuasa 2 tolak 0.5 kuasa 2 awak akan dapat 0.75. Buat dalam pecahan. So dapat 3/4 punca kuasa dia. Okay. Dalam belajar punca kuasa dulu-dulu waktu muda-muda dulu. Punca kuasa 3 dengan punca kuasa 4. Punca kuasa 3 nanti point. Biar je lah punca kuasa 3. Punca kuasa 4 dapat 2. Setakat ni boleh? Boleh. Okay. Bermaksud nilai Y kita ni, okay, nilai tinggi kita dekat atas ni adalah, tinggi dia adalah set 3/2. Kalau tinggi dekat bawah ni disebabkan bahagian negatif, so set 3 negatif set 3/2. Jelas? Jelas. Okay, sebab itu dia untuk jawapan A, okay, nak tahu koordinat, dia berada tengah-tengah. So dekat sini 0.5. Tinggi berapa? Set 3/2. So A kita negatif sebab belah kiri. Negatif 0.5. Set 3/2. Ini adalah jawapan untuk koordinat
A. Boleh? Okey, jawapan untuk koordinat B sama juga. Dari sini, okey, kalau X kita sama negatif 0.5. Kenapa negatif? Sebab belah kiri. Okey, lepas itu dia bawah. Maka negatif 1/3/2. Ini adalah jawapan untuk koordinat B. Boleh? Untuk jawapan C, kita tengok juga, sama juga macam ni. Tengok nilai X. Nilai X dia disebabkan belah kanan 0.5. Disebabkan belah Y kat bawah, so negatif 1/3/2. So itu adalah koordinat untuk C. Jelas? Jelas. Faham, Okey. cikgu. Boleh? Jadi ini je yang kita akan bincang hari ini. Saya minta awak buat soalan nombor 1 sampai 14 dalam buku tulis kecuali nombor 12. Nombor 12 saya kasih nanti. Okay, so saya nak awak terus siapkan. Nanti hari Khamis akan snap jawab tu dekat saya. Okay. Nanti kita sambung kat dalam Telegram. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Kenapa?